Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, pada minggu yang lepas kita telah pun mendengar kisah di antara Masyitah dan juga Fir'aun, yang mana Masyitah merupakan seorang tukang penyikat rambut kepada anak Fir'aun. Fir'aun ni pula raja yang zalim, raja yang kufur kepada Allah, malah dia sangatlah zalim terhadap rakyatnya. Jadi kisah tersebut merupakan contoh kisah tentang keberanian. Sebab minggu lepas kan kita belajar tentang tajuk berani. Jadi salah satu contoh kisah berani adalah tentang kisah beraninya Masyitah menyatakan keimanannya kepada Fir'aun. Walaupun Fir'aun tu raja yang kuat, raja yang berkuasa, tetapi Masyitah tidak takut menyatakan keimanannya tentang dia beriman kepada Allah. Baik, pada hari ini jadi pada hari ini kita akan sambung dengan tajuk yang baru. Tajuk berani kita sudah pun habis, sudah pun selesai pada minggu lepas. Jadi pada hari ini untuk subjek akhlak, sila buka muka surat 27. Muka surat 27 buku teks. Kita Ustaz besarkan. Kita akan tengok pelajaran yang ke-6. Tengok skrin Ustaz. Hari ini Ustaz tak letak gambar Ustaz ya. Gambar buku sahaja. Baik, kita akan masuk pelajaran yang ke-6, iaitu menepati janji. Menepati janji. Ini tajuk baru lah ni. Pelajaran yang baru. Pelajaran berani dah habis. Baik. Hari ini sebelum tu kita akan baca dulu kotak warna kuning ni, supaya kita nak tahu apa yang kita akan belajar dalam tajuk pelajaran ke-6 ini. Apa yang kita akan belajar dalam tajuk menepati janji. Okey, baik. Sekarang tengok sambil dengar. Kalau boleh baca sekali kat rumah. Di akhir pembelajaran, murid dapat yang pertama menyatakan pengertian menepati janji. Pertama sekali, apabila selesai tajuk pelajaran ke-6 ini, kamu mesti boleh menerangkan ataupun kamu mesti boleh menyebut apakah maksud menepati janji. Baik. Yang kedua, membaca dan menghafaz dalil menepati janji. Kemudian yang kedua, kamu mesti boleh membaca dan kamu mesti menghafal apakah dalil menepati janji. Kemudian yang ketiga, dalam tajuk ini kamu akan belajar tentang fadilat menepati janji. Jadi kamu mesti boleh menyenaraikan fadilat menepati janji. Dan yang terakhir, kamu akan belajar tentang akibat tidak menepati janji. Jadi di akhir tajuk ini kamu mesti boleh menyenaraikan ataupun memberitahu apakah akibat tidak menepati janji. Biasalah setiap tajuk mesti ada fadilat dia, mesti ada akibat dia, mesti ada dalil dia, mesti ada pengertian dia. Semua tajuk macam tu. Jadi dalam tajuk menepati janji pun begitu juga. Pertama kita belajar pengertian, kedua kita belajar dalil, ketiga kita belajar fadilat, dan keempat kita belajar akibat dia. Baik. Boleh faham setakat ni? Baik. Jadi pada hari ini kita hanya akan belajar tentang nombor 1 sahaja dulu. Untuk hari ini kita akan belajar tentang pengertian menepati janji sahaja dulu.
pada minggu yang seterusnya, minggu depan baru kita belajar dalil pula. Baik. Sekarang cuba kita tengok muka surat 27 yang ada gambar ustazah dan juga anak murid dia lah. Okey, baik. Tengok dekat kotak kayu ni. Yang ada bunga-bunga ni. Okey. Pengertian menepati janji. Cuba baca dekat rumah juga. Pengertian menepati janji. Menepati janji ialah menunaikan sesuatu yang telah dijanjikan tepat pada masanya. Ulang balik. Menepati janji ialah menunaikan sesuatu yang telah dijanjikan tepat pada masanya. Baik. Sekarang tadi dah baca. Sekarang Ustaz nak terangkan pula. Dengar elok-elok apakah maksud pengertian, apakah maksud menepati janji. Okey, baik. Menepati janji adalah apabila kita berjanji kepada seseorang. Contoh, kita berjanji nak jumpa dia. Kita nak jumpa dia hari Selasa. Contoh, kita janji. Jadi apabila kita berjanji, kita kena tunaikan janji tersebut. Dan mestilah janji tersebut ditunaikan tepat pada masanya. Kalau nak jumpa hari Selasa, jadi mestilah kena hari Selasa kita kena jumpa dia lah. Jangan hari Rabu pula. Jangan hari Khamis pula. Kena tepat pada waktu kita berjanji. Contoh lain, kamu nak bayar hutang orang. Kamu hutang kawan kamu RM2. Hari tu tak bawa duit belanja. Contoh, kamu pun janji nak bayar hutang dia hari Selasa RM2. Tiba-tiba hari Selasa kamu tak bayar hutang dia. Jadi di situ kamu telah memungkiri janji. Sedangkan kamu berjanji nak bayar hutang dia hari Selasa. Tapi hari Selasa kamu tak bayar pun hutang dia. Jadi di situ kamu telah mungkiri janji. Sepatutnya bila berjanji kena tepati ataupun kena tunaikan janji tersebut. Itu contohlah. Jadi senang sahaja. Apa itu menepati janji? Menepati janji adalah tunaikan apa yang kamu janjikan tepat pada masanya. Nak buat ayat sendiri boleh, nak ikut ayat buku teks pun boleh, asalkan maksud dia sama. Baik. Jadi dekat rumah kamu kena hafal lah. Hafal apakah pengertian menepati janji. Ya, nanti dalam periksa akan ditanya tentang apakah pengertian menepati janji. Kemudian bawah ni ada gambar ustazah dengan anak murid dia lah. Baik, tak apa. Kemudian muka surat 28 adalah muka surat 28 cuba buka. Baik, muka surat 28 ini adalah dalil menepati janji. Yang ini kamu akan belajar pada minggu hadapan. Ya. Dekat rumah boleh baca-baca dulu sebelum ustaz akan terangkan nanti. Okey. Jadi untuk hari ini setakat itu sahaja, iaitu kita telah pun belajar tentang apakah maksud ataupun apakah pengertian menepati janji, iaitu menunaikan sesuatu yang telah dijanjikan tepat pada masanya. Jadi sekian itu sahaja kelas kita pada hari ini. Ustaz akhiri dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.